Darul Naim atau nama pendeknya Kelantan merupakan sebuah negeri daripada 13 buah negeri di Malaysia yang kaya dengan sumber asli tempatan. Kota Baharu ialah ibu negeri bagi Kelantan Darul Naim, Malaysia. Bandar ini mula dibuka pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad II pada tahun 1844 dan merupakan bandar tertua di sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia. Bandar ini terletak tidak jauh daripada muara Sungai Kelantan. Kota Baharu juga telah menjadi pusat pentadbiran dan perniagaan negeri Kelantan. Muzium ini terletak di Jalan Hilir Kota iaitu berhampiran dengan Istana Balai Besar dan Muzium Kraftangan. Di muzium ini mempamerkan sejarah Kesultanan Kelantan sejak awal hingga sekarang, termasuklah salah-sila, penulisan-penulisan, raja-raja, gambar-gambar, pakaian-pakaian rasmi, barang-barang hadiah dan lain-lainnya berkaitan dengan Kesultanan Kelantan. Muzium ini dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat, bermula pada jam 8.30 pagi hingga 4.50 petang. Pada tahun 1969, istana ini telah dijadikan istana rasmi kepada Tengku Mahkota Kelantan pada waktu itu. Tengku Ismail Petra Ibni Sultan Yahya Petra yang kemudiannya telah ditabal menjadi Sultan dan yang dipertua bagi negeri Kelantan Darul Naim. Istana ini telah mencetak satu lagi sejarah apabila keluarga almarhum Sultan Yahya Petra mengampuni perkenan meminjamkan bangunan ini dijadikan sebagai Muzium Diraja. Muzium Diraja juga dikenali dengan nama Istana Batu. Pada waktu itu, ia dipanggil Istana Batu kerana struktur bangunan ini diperbuat daripada konkrit simen. Ia telah dibina pada tahun 1939 iaitu pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Ibrahim Ibni almarhum Sultan Muhammad. Istana ini telah menjadi tempat persemayaman almarhum Sultan Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim sehingga 1961 semasa baginda sebagai Tengku Mahkota Kelantan. Terdapat banyak koleksi artifak yang telah dipamerkan di Muzium Diraja Istana Batu ini, antaranya adalah tembikar, set cawan, batu kutub utara, tempat peraduan bayi, batu kutub selatan, arca daun emas, set pinggan seramik, desta, pasu seramik dan Malaysia Design Military Radio by Sapura. Koleksi artifak ini hampir keseluruhannya diperoleh melalui cenderamata dan hak persendirian Sultan Kelantan. Terdapat banyak faktor yang telah menjadi punca mengapa Muzium Diraja ini telah menjadi tarikan pengunjung. Antaranya adalah kedudukan Muzium Diraja Istana Batu terletak di tempat yang strategik di mana ia berada di ibu kota negeri Kelantan. Selain itu, susunan atau Muzium Diraja ini juga telah menjadi sebab mengapa muzium ini menarik. Hal ini kerana koleksi-koleksi artifak tersebut telah dipamerkan mengikut ciri-ciri dan keistimewaannya yang tersendiri. Seterusnya adalah cara atau langkah yang membolehkan pengunjung menikmati galeri atau pameran di muzium tersebut. Antaranya adalah pengunjung yang mengunjungi ke muzium perlu membawa payung atau air ketika melawat ke muzium. Hal ini dikatakan demikian kerana tak semua koleksi artifak akan berada di dalam muzium. Ada juga muzium yang meletakkan artifak di luar muzium kerana faktor ruang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatuddin binti Muhammad Nazri bernombor matrik C20A1568. Muzium merujuk kepada bangunan iaitu tempat menyimpan khazanah sejarah purba atau masa yang lalu. Muzium juga amat penting sebagai tempat kita untuk merujuk sekiranya kita ingin mengetahui sejarah yang lampau. Muzium memiliki beragam jenis dari institusi yang besar dan mencakup banyak kategori hingga institusi yang kecil yang memusatkan kepada subjek tertentu, lokasi atau seseorang. Selain itu, terdapat muzium universal yang koleksinya merepresentasikan dunia dan biasanya adalah di antara seni, ilmu pengetahuan, sejarah dan sejarah alam. Jenis dan mutu muzium tercermin dalam koleksinya. Sebuah muzium biasanya memiliki koleksi inti yang merupakan benda yang terpenting dalam bidangnya. Kategori muzium-muzium tersebut adalah di antara muzium arkeologi, muzium seni,
muzium biografi, muzium anak-anak, muzium universal, muzium etnologi, muzium rumah bersejarah, muzium sejarah, muzium maritim dan muzium tentera. Permasalahan yang terdapat daripada muzium secara fizikal adalah susunan artifak bercampur dalam satu ruang pameran yang berlainan. Selain itu, sesetengah artifak tidak mempunyai deskripsi, tidak jelas dan maklumat yang dinyatakan tidak lengkap. Seterusnya, dalam pencahayaan, pengudaraan dan kelembapan udara tidak menyeluruh. Banyak artifak tidak diselenggara dengan baik, iaitu seperti terdapat habuk-habuk pada artifak dan kesan silikon gel yang tidak ditukar. Akhir sekali, tiada carta pengurusan dan jadual petugas di muzium. Seterusnya, cadangan penambahbaikan melalui kaedah teknologi multimedia. Yang pertama adalah mencipta atau meletakkan QR code pada setiap artifak yang dapat memaparkan maklumat artifak supaya lebih mudah dan pelawat mengakses maklumat dengan terperinci. Yang kedua, menyediakan kurator maya dengan membuat rakaman audio yang dapat didengari dengan jelas menggunakan handphone. Yang ketiga, meletakkan TV LCD pada setiap galeri bagi memaparkan video-video mengenai maklumat dan latar belakang galeri dan artifak-artifak yang sedia ada. Yang keempat, TV LCD juga berfungsi untuk memaparkan carta pengurusan dan jadual tugas di galeri. Yang kelima, menggunakan teknologi holografik yang dapat memaparkan bahan artifak dalam bentuk nyata, jelas dan mengelakkan artifak asal rosak. Dan yang terakhir sekali, menggunakan sistem teknologi yang dapat mengawal pencahayaan, pengudaraan dan kelembapan melalui jarak jauh seperti penciptaan aplikasi yang boleh diakses menggunakan komputer, tablet atau telefon pintar. Teori-teori yang digunakan dalam pengaplikasian multimedia di muzium adalah pengenalan teori teks yang telah dipakai. Antara teks yang akan digunakan oleh galeri adalah Arial, iaitu teks sensorif yang direka oleh Robin Nicholas dan Patricia Saunders pada tahun 1982 untuk Monotype Corporation. Reka bentuknya yang ringkas bersama-sama dengan kebolehbacaan pada skrin telah menyambung kepada penggunaannya secara berterusan. Selain itu, teori yang kedua iaitu teori penghasilan video. Video merupakan medium elektronik untuk merakam, menghasilkan semula, memaparkan atau menyiarkan imej visual secara bergerak. Dia juga boleh ditaktifkan sebagai rakaman imej visual bergerak dalam digital atau analog bentuk. Kebanyakan video mengandungi gambar dan bunyi yang dipaparkan dari semasa ke semasa. Dalam teori penghasilan video, terdapat teknik menyunting video iaitu video yang dihasilkan adalah video yang ringkas, padat dan menarik yang berdurasi selama kurang daripada 5 minit. Video yang akan dihasilkan adalah video yang merangkumi tentang muzium, koleksi dan susunan atur muzium. Video yang akan dihasilkan mempunyai sari kata untuk memudahkan pengguna jika mengalami masalah pendengaran. Seterusnya beralih kepada teknik pemilihan audio. Audio yang akan dipilih dalam penyuntingan video adalah bersifat sentimental dan rancak. Selain itu, boleh juga meletakkan voice over untuk menambah maklumat kepada video.